نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل أمراض وأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين ولا سيما سيء الأرقام سيء أسقام يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur, terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmatnya dan kita dapat menyertai dalam majlis ilmi kita pada hari ini. Kita hari ini ada tazkirah, tapi sekaligus kita rasa pelik kerana tazkirah kita ni dengan nama Masjid Manarul Huda. Jadi kebetulan semalam ni di mengajar atau ceramah di masjid tepi Patan di Menara. Tajuknya iaitu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasihi ummah. Itu tajuk dia kecek semalam. Jadi molek juga kita mari buat kesimpulan hari ni. Nah, gapo ratik sakut paut dengan apakah sebab umat Islam dia kasih cinta sayang kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dengar saat ni di serata dunia dia ambil langkah-langkah tindakan panggil top apa yang dilakukan oleh setengah orang yang benci kepada Islam, terutama benci pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membuat gambar-gambar yang untuk menghinakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mereka tidak kenal, tidak tahu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang teragung, termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi mereka, di sisi umat Islam seluruhnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diakui oleh orang-orang bukan Islam, baik pemimpin-pemimpin. Kalau kita baca tengok pemimpin-pemimpin yang masyhur dan ahli mustasyrikin, orientalis panggil. Orientalis ni makna orang bukan Islam, dia mengaji Islam. Ngaji dia. Kaji, ngaji, buat wicai seksa Islam. Hingga dia tu reti faham lebih daripada kita. Lebih ada ulama-ulama kita lagi kadang-kadang. Sambil ni. Di antaranya kita tengok sebelum ni dia buat mu'jam. Satu komoh. Lebih kurang 9 jilid atau 10 jilid lebih kurang. Komoh ni untuk nak cari hadis. Misalnya kalau kita temu satu hadis, innamal a'malu binniyat, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam,
Dia royak hadis ni. Dalam kitab apa hadis ni? Nah, maka kita gagal lah nak cari payah. Dululah lah ni tak apa ya, ada internet, ada babo Google dah itu. Sampai dulu babo tak terbit lagi. Babo tak habis lagi ngaji. Lah ni babo Google habis ngaji, dia boleh sokong tolong kita. Babo ni juga bukan orang Islam buat ni. Nah, masalah itu semua awak ni ikut kita nak cari ke apa? Nak cari masalah Nabi misalnya. Dia tu baik Nabi gitu gini. Nah, daripada pihak tu pihak ni Zamillah ni. Tapi belum ada tu orang bukan Islam dia buat qomah untuk cari hadis melalui kutubus sittah. Kitab-kitab hadis yang kena. Bukhari, Muslim, apalagi Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ni kita cari temu. Mula dengan Hamzah alih. Misalnya kita kata innama, cari alih bagi bawah innama. Temulah innamal a'malu binniyat. Dalam kitab apa ya? Kitab tu muka tu. Tu. Siapa dia buat tu? Bukan orang Islam buat tu. Orang yang dia belajar mengaji Islam, hingga dia faham, dia boleh mengarang kitab. Maka tidak syak lagi kalau setengah-setengah orang bukan Islam yang menjadi pemimpin besar, di antaranya Mahatma Gandhi dah. Gandhi. Tu Gandhi ni maknanya orang India lah. Jadi pemimpin pakai baju selai yang supaya orang dia buat umrah tu. Supaya orang buat haji tu. Pakai beg ihram tu. Ya orang panggil orang tak sedunia. Seolah tak duk tapa gitu. Tapi dia fikir dia buah-buah pendapat dia tu orang ambil pakai. Maka dia juga ada bui pandangan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai pemimpin yang agung, yang berjaya membuat bentuk ummah hingga berjaya dalam masa 23 tahun. Ramai lagi musuh-musuh Islam dan orang-orang bukan Islam yang dia tu beri pengakuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni kadang-kadang tak kenal Nabi Muhammad. Banyak lagi orang Islam tak kenal Nabi Muhammad. Benar ke tak? Benar perkara ni. Kalau pemuda-pemuda kita kan kena nak kubon kan. Nak kubon. Orang main bola masyhur. Nur apa? Ronaldo Ronaldo macam-macam lah. Lepas tu orang ahli bitafile, orang sedang roye, lepas tu pula orang menyanyi. Hak tu hak tak kenal. Tapi bersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu lagu mana Nabi, duk mana Nabi, siapa dia Nabi, bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kasih, dia tak kasih, tapi panggil kasih dengan cara buta tuli bila tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah ahli majlis ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Tuhan gerak kita untuk belajar sirah nabawiyah. Belajar sejarah Nabi. Mula-mula kita rasa kita perih. Ada setengah orang kita mengaji tu malah buang ngaji sirah ni tubik pada masjid pakat keceknya. Pakat klik pun ada. Tidak beri kepentingan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ayat sini kata orang tu tak beri kepentingan. Mahai kuam samkan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal ke apa sebab apa kita ngaji sirah Nabi. Tujuan apa? Yang kita nak belajar hari ni tauhid, akidah. Itu memanglah itu nombor satu lah tu. Ngaji bab pegangi, ngaji rukun iman. Hak ni pasti. Setiap orang Islam kena belajar akidah.
untuk nak kenal rukun iman yang keenam. Tapi kita silap. Dalam rukun iman tu kita tak ingat satu rukun. Bukan tak ingat ada takwil kepentingan. Tidak peduli dengan secara sungguh-sungguh, iaitu beriman dengan rasul-rasul. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, itu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa dia yang kufur dengan Allah, mula-mula sekali rukun iman, dengan malaikat yang kedua, dengan kitab yang ketiga, dengan rasul-rasul yang keempat. Di kalangan rasul-rasul tu siapa dia hak kedebel sekali? Siapa dia yang kita kena tahu banyak sekali? Siapa dia kita kena kenal dekat, rapat sekali? Iaitu Rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak kita tahu nama Muhammad saja. Nabi ada 5 nama dia ni. 5 nama Nabi. Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Muaqib. Itu 5 nama. Tapi hak masyhurnya iaitu Muhammad. Ahmad sebut dalam Quran, dalam surah As-Saff, mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi tabsyir, khabar gembira, dengan seorang rasul akan datang sepaku namanya Ahmad. Muhammad, surah Muhammad dalam Quran, Muhammadur Rasulullah, nama Muhammad. Tapi kita terkenal dengan Muhammad. Sebab apa? Sebab kita dalam bait kita pun, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada kata wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah, tak ada. Kerana Tuhan ajar lagu tu, Nabi sendiri pun ajar kita lagu tu. Dalam tasyahud kita, dalam sembahyang pun sepatu juga, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat kita pun sepatu juga, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tak ada kata Ahmad, tak ada kata Mahi, tak ada kata Muaqib, tak ada kata Hashir, tak ada. Sebab yang masyhur lagu tu. Semua ulama dia wari karya kitab kata Nabi Muhammad, nama dia ratus-ratus. Ratus-ratus. Hak ni hak masyhur. Hak masyhur. Setengahnya dia ambil daripada ayat Quran, sifat Nabi, kerja Nabi tu jadi nama Muhammad juga. Itu iaitu apa? Ayat dalam surah Ahzab punya. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Apa situ? Syahidan, dipanggil nama Muhammad syahid. Mubasysyiran, mubasyir. Naziran, nama Muhammad nazir. Da'iyan, nama Muhammad da'i. Pasal lagi wasirajan munira. 5 dia tambah pula. Tapi hak ni ulama kata hak ni bukan nama. Hak ni wayak khija Nabi atau sifat Nabi, iaitu Nabi bersifat dengan syahidan, menyaksi kepada umat dia dan kepada umat-umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Syahid atau syahidan. Nah, mubasyir, Nabi mari bawa khabar-khabar, berita-berita gembira hati kita, suka seronok kita. Royak syurga, royak pahala,
royak keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Naziran wi inzar wi amare takdiran orang-orang kafir yang partisip terhadap Allah Subhanahu wa taala. Daya Nabi itu pendakwah. Dia ajak manusia yang masuk kedai-kedai, pergi ke rumah-rumah untuk ajak manusia kepada la ilaha illallah. Patu sirajan munir. Nabi itu dibanding serupa dengan pelita. Siraj. Ada nama siraj maknanya pelita, cahaya. Munira makna yang cuaca cerah. Sengsawat. Jelas molek Nabi itu. Bawa rahmat, membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Masya-Allah. Itu Nabi. Kita kena kenal. Kita nak ngaji ni sejarah ni panggil tak ada lagi panggil. Tak ada cara detail lagi. Kita kena ngaji. Sebab apa kita ngaji sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita mengaji? Bukan nak dengar supaya bagi mukbangan. Bukan nak dengar supaya dengan apa? Supaya bagi-bagi dongan. Bukan. Sirah Nabawiyah ni satu perkara yang mencakupi hidup Nabi. Syumul sirah Nabi. Daripada mula dia buano sampai dia wafat. Berapa tahun? 63 tahun. Kita ni nak oyak sirah Nabi, nak baca sirah Nabi masa seje. Dalam zanji, masa seje. Lepas tu dengan bahasa Arab pula. Mana nak fahamnya? Mana kita boleh makannya? Sebab apa? Ni pula 3 tahun umur Nabi nak kecil, nak royak dalam masa seje, bukan dia. Royak kelebihan dia tu tak apalah. Nak royak kata lagu mana Nabi dia mari sore cokoh di Mekah. Tak ada lagi orang bersama Nabi sore. Mari panggil dengan tangan kain selat punggung, mari tak ada bawa kawe-kawe. Ada di sekitar dianya iaitu lawe dia. Lawe dia baik di Mekah maupun di Madinah. Setiap bucu ada lawe. Bagaimana Nabi dia dapat mengharungi pertarungi yang penuh dengan musuh-musuh dia. Seolah kita ni nak pergi buat kebun dalam duri penuh, pohon-pohon kayu penuh, batai besarnya, batai halusnya, ada segala menatai bekain-bekain saja, ulanya, jewoknya ada berlaku. Bagaimana Nabi dia lalu boleh dia tebah dalam masa 23 tahun dia berjaya membina masyarakat ummah bahkan daulah. Hak inilah orang bukan Islam mengaku tu. Pia kuasa yang boleh membina umat manusia di tengah-tengah pertarungan musuh yang bekan-bekan saja, Abu Jahal, Abu gapo lagi, Abu saja. Abu Lahab. Cuba kita fikir tengok. Hak ni kita nak ambil pengajaran ni. Bukan nak dengar, nak seronok, nak suka, kita nak ambil pengajaran, kita nak mari pakai dalam hidup kita. Kerana sejarah Nabi adalah manhajul hayat, cara hidup. Cara hidup Nabi dan cara hidup kita umat Islam. Umat Islam kena tarik ikasan cara hidup Nabi. Walaupun tak serupa tak apa. Hak Nabi tu baik tarik ikasan warna warna ada warna dia, hijau, merah, kuning, biru. Kita tu baik hitam pun tak apa dah.
Tapi nak kita taat kesan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa sebab itu? Sebab kita jauh lagi dengan cara hidup Nabi, tak sama lagi. Nah, sebab tu baru kita tengok saat ni kita dengar katanya orang kasih pada Nabi lajak, kalau tak kasih tak kena renyuk dubik mari. Lawanya bunuh orang, hak tekak orangnya, tikar orangnya. Bukan Islam, itu bukan Islam. Islam adalah agama membawa kedamaian, membawa assalam. Lepas mayah lalulah kita. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tuhan assalam nama dia. Makna yang memberi kedamaian. Kita pula Nabi pula membawa assalam, iaitu bawa rahmat. Rahmat tidak lain melainkan salam. Tak ada rahmat lawan salam, tak ada. Kalau rahmat lawan salam, rahmat yang pelom kami. Rahmat pelom. Pas kita pula cara hidup kita hari ini pula. Kan sangkum kong rau ko. Sang assalam, kedamaian, santik, witi, wisale, jumpa orang Islam, kenal tak kira. Assalamualaikum. Ani pula jawab waalaikumsalam. Gapo salah-salah wisale tu? Doa supaya timbulnya kedamaian dalam hidup kita, selamat hidup kita. Selamat kita ni bukan sahaja di atas dunia. Selamat kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di akhirat ni bukan selamat saja dak, wa qina azabannar, lepas lucu daripada neraka. Itu cara hidup orang Islam. Kalau duk bunuh, duk tiket, itu bukan. Islam menolak keganasan. Jadi kita ni apa yang berlaku di masa sekarang ni, kita tolak dua perkara. Satu, tolak orang mengejek Nabi, mengejek agama Islam, mengejek Allah dan mengejek sesama umat Islam pun tak boleh juga. Seperti mana kita telah mengajar dah pada minggu lepas. Dalam tajuknya al-istihza, mengejek dan menganying atau menghina-hinakan. Yang kedua, kita menolak kekerasan dan keganasan. Tak kira sama ada dalam keluarga sendiri. Ada juga pak tu bekai, pak tu zalim, dia tu panggil wak, ambil tindakan pada anak dengan keras. Itu satu, melampaui. Tu. Yang keduanya, kena doa. Kena doa, lepas anak bebas doa. Anak tak ngaji pun tak apa, anak tak semaya pun tak apa, anak tak mari sejid pun tak apa, anak tak baca Quran pun tak apa. Tak apa berlaku, kena panggil, kena. Longgar-longgar, luh. Tu. Kita naknya wasatiyah, di tengah-tengah. Jadi bawa-bawa pandai, tapi tidak keluar daripada Islam, dan tidak lajak pada Islam, tidak cuai panggil. Mai berprom nati naikkan patibat nati kongrau ta Islam. Rau payayam hai ditisut kita nak patibat Islam, hai pen witi ciwit kongrau. Nai raiwan rai sapada rai pi ikutlah kita buat we kena Islam, usaha wis banyak mungkin we boleh tarik kesan daripada cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buat kesimpulan apa yang saya telah bui semalam, iaitu satu, pertama kali nak ayat kata Allah ni tunjuk gelombang, gelombang tunjuk perasaan, kan peraturan seolah satu klien, satu gelombang yang sedang melanda masyarakat, orang yang istihza kepada Islam, dengan macam-macam, seperti boikot barang-barang produk buat apa ni Perancis, dan kuncu-kuncunya puak-puak dia lah. Dia bukan seorang tu, dia buat tu ada orang dia sokong di belakang dia. Dia juga berjemaah
dia budak beralamiah, peseng panggil lawe peseng luah, peseng besar nak lawe Islam. Karena dia rasa ada Islam satu kekuatan. Alhamdulillah, dengan cara otomatik dia mengaku kata Islam kuat. Islam itu adalah palang. Palang yang kuat. Nak lawe tak leh, nak wujud orang rap Islam mai dah. Camping tong. Cai pen panggil ngejek hina Nabi supaya orang hak nak masuk Islam sikit-sikit tu kalau tak saya terima Islam. Tapi tak boleh buat. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dah dalam Quran katanya jamin dah inna kafainakal mustahziin. Inna sesungguhnya kami telah sanggup jaga engkau hai Muhammad daripada orang-orang yang istihza, orang senang-senang main bulah-bulah tu panggil tidak ada hormat mai kaurup sasana tuk sasana mi siti tirau tong kaurup agama bukan Islam pun kita tak boleh juga. Seperti kita kata ayat Quran tu wala tasubbu, lagi jangan kamu maki Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Lagi sebab apa? Bila kita maki dia, dia maki kita. Bila kita kata Tuhan dia gitu gini, dia kata Tuhan kita gitu gini. Ada tabiat manusia ni nak top tu, nak lawan reaksi walaupun dia salah. Tapi dia mula-mula sekali nak lawan. Puasa kalah barulah nak akik tangan. Selama mana puasa tak kalah, duk lawan situ acum meneh dalam kebatilan panggil. Bukan meneh dalam kebenaran dak. Islam ni dia tak sokong meneh kebatilan. Dia sokong meneh cai-canak nai sepat tipin secatam. Bukan cai-canak tipin gapo yang batil, yang palsu, tak boleh sama sekali. Itu Islam tak sokong. Sebab tu kita nampaknya ini selarah dengan ajaran Islam kata yuriduna liyutfi'u nurallah. Tu asah dia buat lah ni yang situ. Tu hatu riwayat dah dalam Quran tu yuridun. Mereka sentiasa sama-sama duk raceh, duk nok. Dan nok tu dia ada perancangan dia macam-macam lah. Kalau kita nak pergi mana, nak pergi bakok kacau, nak pergi bakok, kita nak buat lagu mana? Cedek duit, tambah kereta, cedek bekalan, nak duduk berapa hari, nak tidur mana, nak pergi mana. Itu perancangan. Dia yuridu, dia kena ada perancangan dia. Tapi hal ni rancangan dia ke apa? Liyutfi'u nurallah. Itu sasaran dia. Paumai dianya nak Islam tu dap pada Islam putih. Tak ada Islam yang rasa seni, tak ada Islam. Padahalnya ada Islam inilah seni. Ada Islam sebenar inilah seni. Karena Islam ada tolong kepada dunia bukan sikit. Orang-orang Islam mari masjid, dia tak ada karau, dia tak ada terbulah. Mari takbir kepada Allah, Tuhan dia. Mari dia pula dia beribadat kepada Allah. Dia tidak buat. Kalau orang Islam sebenarnya, sebab apa? Sebab dasar Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ayat dah. Hakikat orang Islamnya iaitu al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Satu hadis lagi, al-mu'min man amana nasu min yadihi wa lisanihi. Dua hadis. Riwayat hadis santipap terhadap orang Islam sendiri, sesama orang Islam, dan terhadap orang bukan Islam. Hadis pertama Nabi kata orang Islam yang sebenar tu ialah orang Islam lain itu selamat daripada
tangi perbuatan dia dan selamat daripada kata-kata dia. Dua perkara. Kita kena patai dua perkara, barulah menunjuk kata kita ni Islam sungguh. Bukan Islam qadar mengucap dua kalimah syahadah saja. Bukan Islam qadar semaya saja. Islam naik mitik sangkum. Dia kena jaga perbuatan dia, jangan menyakiti sesama orang Islam. Gi godeh dia, gi katak dia, gi bedih dia, ditikar dia, tak boleh sama sekali. Dia ambil harta dia, tak boleh sama sekali. Dia rapah tanah dia, tak boleh sama sekali. Itu bukan orang Islam sebenar, Islam complong, kerana dia tu tidak menjagakan tangi dia daripada berbuat sesuatu yang menyakiti orang-orang Islam. Yang kedua, lidah. Kita rasa senang lidah sebab dia tidak bertulang. Tak gitu. Nak kata apa, katalah. Dia tak rasa kerah. Ada tulang je kerah. Tu. Lidah bahaya nah. Bahaya. Nabi ada ayat dalam hadis banyak hal lidah ni. Lidah ni lah punca sebab boleh membawa kepada neraka. Membawa kepada neraka. Sembai dari neraka dengan sebab lidah kita. Nabi katanya dua perkara yang boleh menjadi sebab masuk syurga mudah-mudah. Iaitu satu, taqwallah wa husnul akhlaq. Takut kepada Allah, lepas tu akhlak comel. Fanga pe akhlak dia comel. Dua perkara ni boleh bawa kepada syurga. Tak ada orang Nabi tak kata solat semaya, Nabi tak ada kata apa siam puasa, Nabi tak ada kata haji. Oh aku ni buat haji banyak kali, boleh masuk syurga. Memang tidak syak. Nabi ambil hal lain-lain, Nabi kata hai samkan kepada takwa kepada Allah dan pula elok akhlak. Yang kedua, dua sebab juga yang banyak orang itu masuk neraka. Satu, lidah. Lidah ni ramai orang masuk neraka. Kecek bohong. Kecek bohong masuk neraka juga kan. Nabi kata iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jauhilah kamu akan kazib, dusta. Sebab dusta tu boleh membawa kepada perbuatan jahat-jahat. Fujur. Tu. Lekul ya, jelas malah kita dah baca semua. Tu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Fujar daripada fujur lah. Mana orang jahat? Orang jahat mula-mula sekalinya orang kafir. Tak terima Allah dan tidak mengaku Allah sebagai Tuhan dia. Pada tu orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong ni boleh bawa ada wak jahat. Bahawa jahat yahdi, tunjuk, heret masuk pada neraka. Nauzubillah min zalik. Ingat mula itu satu lagi hadis Nabi ta'rif winiyam. Bagi pengertian orang mukmin. Siapa dia orang mukmin sebenar? Bukan orang beriman dengan buku iman ni saja. Hak ni iaitu orang lain, bukan orang Islam saja dak, orang lain masuk orang Islam dan masuk orang bukan Islam. Yang amil daripada tangi perbuatannya daripada lidah katanya. Sepuasa ni juga, tapi hak ni hak umum. Hak ni pakai aman, hak tu pakai Islam. Dua ni. Itu nak yang kata Islam ni agama damai dan agama selamat, membawa kita keselamatan kepada akhirat insya-Allah taala. Jadi kita tengok kesimpulannya sebab apa boleh orang Islam ni kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak perkara. Satunya dia ada ayat dari surah Taubah
kita ngaji dah. Maksud dia dah kita nak baca reka-reka. Qul, kata oleh Muhammad, jika bapak-bapak kamu, ayah kita, tok kita tak kira, abaukum ni. Lepas tu abnaukum, anak-anak kamu, masuk cucu. Wa ikhwanukum, saudara-saudara sama, waris-waris kamu. Nah, adik kamu, kakak kamu. Wa azwajukum, isteri-isteri kamu. Wa ashiratukum, keluarga kamu, waris-waris kamu, kerabat kamu. Lepas tu amwal, harta kamu yang kamu duk carinya, duk usaha untuk mengumpul. Lepas tu pula perniagaan yang kamu takut ruginya. Dan akhir sekali iaitu tempat-tempat tinggal, rumah-rumah kamu, istana-istana kamu yang kamu rasa puas hati buat rumah. Ahabba ilallahi wa rasulihi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha la yahdil wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Tuhan janji itu orang yang pok dia kasih sungguh, kasih lebih ada apa-apa lagi. Anak dia kasih sungguh, saudara dia kasih sungguh, isteri dia kasih sungguh, harta dia kasih sungguh, dia kasih sungguh, lebih kasih pada Allah dan Rasul. Dan kerja Islam, jihad ni kerja Islam lah. Masuk jihad di segi pelajaran dakwah, di segi ekonomi, di segi politik, masuk lagi. Lebih kasih kepada dia, pada Allah dan Rasul lagi. Maka tunggulah, patarabbasu, tunggu, nantilah, cembera tu, tunggulah sehingga Tuhan wari sesuatu balasan buruk ke atas dia. Orang tak kasih pada Allah, Rasul ni, dia ada akibat buruk. Tunggulah, jadilah lagu mana, pesan mana akan menimpa diri dia tu. Dan dia tu boleh jadi masuk al-fasiqin, orang fasik. Kena ingat molek nah. Sebab itulah orang Islam kasih pada Nabi SAW. Yang keduanya dasar kasih pada Nabi ni iaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahu min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, hadis Bukhari, hadis sahih. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia tu aku ni lebih kasih, lebih sayang, disayangi olehnya daripada ayah dia, pak dia, mama bapa dia, mama dia, anak dia, cucu dia, semua manusia. Semua manusia. Nabi lebih kasih pada semua manusia, tak kira anak, tak kira pak, tak kira adik-adik wadik. Diri dia pun sepatut juga. Umar mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, aku ni kasih padamu ya Rasulullah. Kasih pada ayahku, kasih pada anakku, kasih pada semua manusia. Nabi tanya, dirimu? Senyap dia Umar. Mu kena kata, royak kata dirimu pun Nabi lebih kasih daripada dirimu lagi. Ni royak juga. Jangan dia taruh diri wasa saya takutnya gitu gini macam-macam, takut tak boleh. Semua manusia masuk kita, diri kita pun masuk patut juga. Hak ni lah sepayah-payah pelajari panggil. Wicati yakisun. Wicakan rak Nabi nok nửaจากตัวเราเองพ่อแม่ของเราลูกๆของเราหลานๆของเราpayah. Agama mana kita nak ukur, nak wat lagu mana, nak perambah lagu mana, kita tu kasih kepada Nabi lebih pada yang lain. Saya kata sungguh padanya bagi kita ngaji sejarah ni, kita tu baik, kasih muka lain, kasih pada tu baik. Bagi kita ngaji sejarah Nabi, kecek, kasih pia tu, kasih pada kecek, mauduk kita kecek tu. Tu. Jadi kita mari ngaji dah, kita dengar dah, mari dengar wisu. Nah, walaupun kita tak wahai sejarah. Kalau bagi mak mangga wahai. Nah, bagi apa ni
Abu Nawah wahid. Abu Nawah ni orang suruh pergi bilai bitai atas langit poin kedua ayat ni. Tu nak dengar tu. Lagu mana? Naik lagu mana langit? Bilai lagu mana? Berapa hari bilai bitai langit? Tu dengar molek. Siapa lupa nano. Lupa panggil semaya. Duk tak gerai sedap. Kecek. Ni nak ayat terpeling kita ni. Peling. Hak Nabi kita tak dengar. Nak dengar hak lain. Ni. Kena wingat sebab Tuhan suruh wingat. Fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amri. An tusibahum fitnatun aw yusibum azabun alim. Wingatlah orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi sunnahnya, menyalahi cara hidupnya, akan ditimpa kepada dia oleh fitnah. Fitnah ni huru-hara. Azab, tapi dia sebut azab dah. Tuhan sebut azab dah. Azabun alim. Takut. Nak ingat amalan insya-Allah taala nah. Lepas tu kita masa tak ada, demo baca sendiri. Dalam ni ada cerita sahabat-sahabat kasih pada Nabi. Kita mengaji dah baru ni seorang sahabat dalam seperti badar tu Nabi dia atur baris. Dia baris buat ya. Lepas tu seorang nama Sawad bin Ghaziyah. Dia buat tubik perut dia tak betul baris. Nabi ambil batai panuh dia, katak perut dia nak betul baris. Kerana betul baris ni adalah satu di antara tanda ada disiplin, ada aturan, ada witnai, ada rabiat, terutama dalam masa nak perang. Lalu dia marah pada Nabi. Dia kata, Nabi, kamu katak perut aku. Mari aku nak katak perutmu, kata. Tengah jidah buat ni dah. Nabi pun hala wig dia, batai panuh. Nabi selak perut dia. Ambil, katak. Tu. Ada yang nak buat adil, wi samalah. Buat Nabi selak perut dia tu, dia pergi siung kucuk Nabi, lepas tu siung perut Nabi. Nabi tanya, apa buat lagu ni Sawad? Aku nak kulit aku ni tepuh dengan kulit kamu, hai Rasulullah. Pada akhir hayat aku, boleh hari aku tak temudah dengan engkau ya Rasulullah. Tengok tepuh saja. Tak ada kata hidup umur Nabi, makan sekali Nabi lama-lama dah. Tepuh kulit dia dengan kulit Nabi. Sebab kecintaan dia, kasih dia kepada Nabi, masya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara contohnya. Banyak lagi contoh orang-orang sahabat-sahabat yang kasih pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di akhir ini mari kita meningkat juk radab kuambrak komrauto Nabi. Insya-Allah dengan kita baikok, barangkali payah juga kita nak baikok gapo bagi hak Perancis tak ada mana pak kita ni. Tak gitu. Tu. Lepas tu yang keduanya kita rata molek ikut sunnah, ittiba' sunnah dia. Yang tiga, doa semacam mana kita ayat sana suruh doa supaya Nabi jauh daripada fitnah-fitnah umat dia. Yang keempatnya kita ngaji sirah dia ni. Ngaji sirah dia. Insya-Allah sungguh sama ada sirah dia daripada mula anak dia, daripada perkahwinan dia, didik dia sahabat lagu mana. Kita nak ambil didik ke dia, main didik dalam masyarakat kita insya-Allah taala. Itulah sebagai pesan ni untuk kita langkah-langkah dalam kita nak mengangkatkan kedudukan tarikh umat Islam dalam hubungan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa fawwidu amri lillahi innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.